Assalamualaikum dan selamat pagi empat teratai. Pada hari ini, saya, Cikgu Alia, akan mengajar anda semua pendidikan jasmani iaitu Unit 1 Gerak Gimnas Aras Kestabilan. Sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, marilah kita ceriakan diri kita dengan menonton video senam robik ini. Anda nak ikut sekali pun boleh tau. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting, bite, dolly, party, biting, bite, dolly, party, biting, bite, dolly, party, party pop. Pointing by dolly party, pointing by dolly party, pointing by dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you go on gooey moxie, get right, get out, Lala. Get a dance hall, my Gina, get party pop. And then you go on gooey, gooey, come on, mumbo, chula. My baby, get on my knee, get all party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Ba-doo-dee, party, dee-dee. Ba-dee-doo-dee-dum, gummy bear. Oh, 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 oh. Be-doo-be-dum-dum. Be-doo-be, gummy bear, party pop. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Okey. Berdasarkan gambar ataupun video yang cikgu lihat di paparan skrin dan apa yang awak lihat di paparan skrin ini, cuba awak teka, hari ni kita nak belajar tentang apa ya? Kalau awak fikir tentang gimnastik, imbangan, jawapan anda adalah betul. Sebab hari ni cikgu nak ajar tentang aras kestabilan dalam kemahiran imbangan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, awak akan mampu melakukan 3 perkara ini, iaitu melakukan 1 kemahiran imbangan statik 1 dan 3 tapak sokongan dengan pelbagai variasi dan aras secara individu selama 10 saat dengan betul. Dan yang kedua, awak mampu menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa melakukan pelbagai imbangan statik dengan betul dan tepat. Dan yang ketiga, awak mampu memilih tempat yang sesuai dan selamat untuk melaksanakan aktiviti fizikal. Jadi, marilah kita masuk kepada topik pengajaran kita pada pagi ini. Imbangan statik. Imbangan statik ini boleh dibahagikan kepada 2, iaitu imbangan 1 tapak sokongan dengan imbangan 3 tapak sokongan. Imbangan 1 tapak sokongan imbangan yang menggunakan 1 tapak kaki ataupun tangan untuk menyokong badan. Seperti yang cikgu tunjuk dalam gambar yang pertama ini ialah imbangan skala depan di mana orang dalam gambar ini menggunakan sebelah kaki sahaja untuk menyokong badan mereka dan kaki yang lagi satu dihalakan ke hadapan. Ini adalah contoh yang pertama. Kedua pula ialah imbangan skala belakang di mana kaki
menyokong sebelah sahaja dan kaki lagi satu dihalakan ke belakang. Imbangan yang seterusnya ialah imbangan V di mana badan disokong oleh bahagian punggung sahaja. Yang keempat, imbangan duduk L di mana kita perlu membentuk badan kita berbentuk L dan badan kita disokong oleh punggung sahaja seperti di dalam gambar. Imbangan yang kedua iaitu imbangan 3 tapak sokong. 3 tapak sokongan disokong oleh dua belah kaki dan sebelah tangan. Ini ialah imbangan plank satu tangan di mana pelaku mengangkat sebelah tangan dan hanya menyokong badan dengan menggunakan 3 tapak sokongan. Yang kedua, imbangan 3 segi di mana badan disokong oleh dua belah tapak tangan dan sebelah kaki sahaja di mana kaki kiri diangkat ke atas. Yang terakhir ialah imbangan jambatan di mana badan perlu membentuk jambatan dan disokong oleh dua belah tangan dan sebelah kaki sahaja seperti di dalam gambar ini. Baiklah anak-anak, sila buka buku teks halaman 4 untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang imbangan statik ini. Berdasarkan buku teks halaman 4 pendidikan jasmani, aras kestabilan murid berbaju kuning di dalam slide cikgu ini melakukan aktiviti satu tapak sokongan sahaja di mana kita dapat melihat dia hanya menyokong badan dengan menggunakan sebelah kaki sahaja. Manakala bagi murid berbaju hijau, mereka melakukan 3 tapak sokongan. Hal ini demikian kerana semakin banyak bilangan tapak sokongan, semakin mudah untuk mengekalkan keseimbangan kerana luas tapak sokongan itu menjadi lebih besar. Jadi, badan menjadi lebih stabil dan tidak mudah jatuh. Jika aras lakuan semakin rendah, badan akan menjadi lebih stabil kerana kedudukan pusat graviti semakin dekat dengan tapak sokongan. Baiklah, apakah itu aras lakuan, tapak sokongan dan pusat graviti? Baiklah, cikgu tunjukkan ya. Titik tengah ini merupakan pusat graviti badan manusia. Manakala aras lakuan pula merujuk kepada aras tinggi seseorang individu itu berdiri dan tapak sokongan merupakan kaki ataupun tangan yang digunakan untuk menyokong badan semasa melakukan aktiviti imbangan ini. Apakah yang bakal berlaku sekiranya pusat graviti tidak berada di tengah-tengah tapak sokongan? Apa yang akan berlaku ialah seseorang individu itu tidak akan berada dalam keadaan ataupun kedudukan yang stabil dan akan menyebabkan mereka untuk mudah jatuh. Jadi, untuk mengekalkan kestabilan, pusat graviti perlu berada di tengah-tengah tapak sokongan. Hipotesis 1 ini adalah kerana semakin tinggi aras lakuan, kedudukan pusat graviti semakin jauh dari tapak sokongan, menjadikan badan kita kurang stabil. Tapi, jika semakin rendah aras lakuan, kedudukan pusat graviti juga semakin dekat dengan tapak sokongan, menjadikan badan kita itu lebih stabil semasa melakukan aktiviti kemahiran imbangan ini. Kesimpulannya, semakin rendah aras lakuan, badan akan menjadi lebih stabil kerana kedudukan pusat graviti menjadi semakin dekat dengan tapak sokongan. Tugasan pada hari ini, ada 2 tugasan yang perlu anda siapkan. Yang pertama ialah merakam video anda melakukan 1 kemahiran imbangan 1 tapak sokongan dan 1 kemahiran 3 tapak sokongan. Pilih 1 saja ya. Dan yang kedua ialah kuis online di mana anda perlu menjawab kuis online di pautan Google Form yang akan cikgu berikan nanti. Dan perkara yang paling penting, aspek keselamatan, pastikan ruang dan alatan yang selamat digunakan semasa anda melakukan aktiviti ini dan lakukanlah aktiviti ini mengikut kemampuan anda masing-masing. Sampai di sini sahaja. Bertemu lagi di kelas yang lain.